Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Bertemu lagi kita dalam pembelajaran sirah. Sebelum itu marilah kita sama-sama mendadah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat keredaan dan keberkatan daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pelajaran sirah tahun 5 kita masuk tajuk yang kedua, iaitu peperangan Mu'tah. Sebagai pengenalan, peperangan ini berlaku pada tahun 8 Hijrah bersamaan 629 Masihi. Jadi tajuk yang kedua ini kita telah masuk kisah peperangan yang berlaku pada tahun 8 Hijrah. Yang kedua, Mu'tah terletak di sebuah kampung di negeri Syam. Di sini Ustazah ingatkan semula kepada semua murid bahawa Syam ini memang terkenal dengan urusan perniagaan orang-orang Arab. Okey, berikut adalah gambar yang Ustazah bawakan daripada buku teks di dalam muka surat 15. Di sini kita lihat kedudukan Mu'tah, yang mana kedudukan Mu'tah terlalu jauh daripada Madinah. Bayangkanlah bagaimana pergerakan tentera Islam dari Madinah menuju ke Mu'tah. Okey, jarak Mu'tah itu dengan Baitul Maqdis hanya 2 marhalah sahaja, bersamaan 90 kilometer. Itu kedudukan Mu'tah daripada Baitul Maqdis. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan bernama Haris bin Umair kepada Raja Basrah untuk menyeru kepada agama Islam. Okey, di sini Ustazah jelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menghantar seorang utusan yang bernama Haris bin Umair untuk bertemu dengan Raja Basrah bagi menyampaikan dakwah Islam. Tetapi apa yang terjadi? Penguasa Basrah yang bernama Syurahbil bin Amr al-Ghassani telah pun membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana beliau benci dengan agama Islam. Beliau, iaitu Haris bin Umair, telah pun diikat dan dipancung lehernya sehingga menyebabkan beliau meninggal dunia. Jadi apabila utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah pun dibunuh, menyebabkan orang-orang Islam timbul perasaan marah. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berpuas hati. Kenapakah utusan mereka dibunuh sewenang-wenangnya? Kita masuk tajuk sebab berlaku peperangan. Sebab utama berlaku peperangan Mu'tah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan di atas pembunuhan utusannya, iaitu Haris bin Umair kepada penguasa Basrah yang bernama Syurahbil bin Amr al-Ghassani. Ini adalah merupakan sebab utama berlaku peperangan Mu'tah. Perlu dinyatakan di sini bahawa pembunuhan duta atau utusan sesebuah kerajaan adalah jenayah yang besar. Ianya sama seperti pengisytiharan perang. Apabila utusan Islam telah pun dibunuh, maka itu merupakan titik permulaan akan berlakunya peperangan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyiapkan satu pasukan tentera Islam yang berjumlah 3,000 orang.
tentera Islam ini akan bertempur dengan tentera Rom yang berjumlah 200,000 orang. Ramai nampak gayanya. Jadi mereka ini terdiri daripada 100,000 orang tentera Rom dan dibantu lagi oleh 100,000 tentera daripada orang-orang Arab Nasrani. Jadi apabila mereka bergabung, maka jumlah tentera Rom seramai 200,000 orang. 200,000 orang ini akan bertempur dengan 3,000 orang tentera Islam. 200 bertempur dengan 3,000 orang. Walaupun jumlah tentera Rom 200,000 orang, semangat tentera Islam tidak akan gentar. Mereka tetap memperjuangkan agama Islam. Okey, untuk strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, baginda telah pun melantik panglima Islam seramai 3 orang dijadikan sebagai ketua. Yang pertama ialah Zaid bin Harisah, yang mana beliau ini merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Ja'far bin Abi Thalib, merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Abdullah bin Rawaha, merupakan panglima Islam. Ketiga-tiga panglima Islam ini dilantik menjadi ketua tentera Islam berperang ke Mu'tah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada tentera Islam bahawa sekiranya ketiga-tiga ketua yang dilantik oleh baginda telah syahid, maka mereka hendaklah memilih ketua yang baru bagi memimpin tentera Islam dalam peperangan Mu'tah. Di sini jelas menunjukkan semangat juang tentera Islam ini amatlah tinggi. Mereka tidak akan undur walaupun ketiga-tiga panglima Islam yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan syahid. Mereka tidak boleh berundur, malahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar mereka melantik seorang ketua yang baru daripada kalangan mereka. Okey, di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan wasiat ataupun berpesan kepada tentera Islam sebelum mereka berangkat ke Mu'tah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan jangan membunuh kanak-kanak. Yang kedua, jangan membunuh orang-orang perempuan. Yang ketiga, jangan membunuh orang-orang tua yang lemah. Kerana apa? Kerana ketiga-tiga golongan ini merupakan golongan yang dhaif, golongan yang lemah. Dan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan jangan memusnahkan atau memotong pokok. Yang kelima, jangan merosakkan atau meruntuhkan bangunan. Dan yang terakhir, jangan mengganggu orang yang mengasingkan diri di dalam gereja. Keenam-enam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan jangan perangi mereka. Di sini jelas menunjukkan bahawa sifat kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatlah terbaik yang kita boleh jadikan sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Baiklah, sampai di sini sahaja penerangan Ustazah kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di dalam kisah peristiwa peperangan Mu'tah di masa akan datang. Ustazah akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.